Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal ma'ruf judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasya yakhib man ladha bi rasulillah antal habibul a'zam sirrul mujib hasya yakhib man ladha bi rasulillah Allah Allah aghithna ya Rasulullah ya azimal jah alaika salawatullah abdun bil bab yartaji lathmal a'tab jud bil jawab marhaban qad qabbalna antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal ma'ruf bil judi muqrid dhuyuf inni malhuf aghithni bihaqqillah antal habib Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama sekali marilah kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita berlive ataupun dalam bahasa Melayu bersiaran langsung pada kali ini, pada pagi ini, buat kali keduanya bersama saya. Baik, masa kuliah duha yang pertama dulu, Ustaz cerita pasal mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Baik, minggu ni pun kita cerita pasal mukjizat juga, sebab minggu lepas, dua tiga minggu lepas tu kita tak ada nak buat kesimpulan kan. Kesimpulan sebab apa kita cakap pasal mukjizat ni kan. Baik, macam minggu lepas Ustaz bagi tahu kan, yang mukjizat ni kan dapat kat semua rasul dengan nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala akan bagi lebih ataupun sama level tahap mukjizat tu kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti mana yang Imam Syafi'i bagi tahu, ma'atallahu al-mu'jizata li nabiyyin illa a'tahallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mislaha au afdala minha. Baik, pagi ni kita sambung lagi kan. Minggu lepas ataupun minggu lepas kita bercakap pasal Nabi Musa belah laut dengan tongkat bagina alaihi salam. Baik, hari ni kita cakap lagi satu mukjizat Nabi Musa, iaitu Nabi Musa dikurniakan dengan kekuatan yang luar biasa. Benda ni ataupun mukjizat ni kita dapat tengok dalam kisah yang Nabi Musa tengah-tengah berjalan. Lepas tu Nabi Musa tengok kaum Bani Israel, iaitu kaum Nabi Musa sendiri, tengah bergaduh dengan kaum Kipti. Kaum Kipti ni siapa? Kaum Kipti ni kaum Firaun, keturunan Firaun, lebih kurang macam tu lah. Kaum dia, macam kita bangsa-bangsa dia. Okey, lepas tu bergaduh. Lepas tu Bani Israel ni nak kalah. Dia nak kalah. Lepas tu dia nampak Nabi Musa lalu. Dia kata, wahai Musa, tolonglah bangsamu ini. Maksud dia, tolonglah aku. Macam begitu. Lepas tu Nabi Musa bukan bergaduh pun dengan Kibiti tu. Kalau bergaduh kita saling bertumbuk dia. Nabi Musa tumbuk, kaum Kibiti tu pun tumbuk. Tak, Nabi Musa hanya untuk tolak kaum Kibiti tu. Tolak. Bukan Nabi Musa buat apa pun. Tolak, tampak macam tu je. Tolak, tampak. Tergolek Kibiti tu, mati Kibiti tu. Cerita kan tu nak katakan kekuatan Nabi Musa tu. Jadi kita nak talikan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Bila Allah Taala, macam Imam Syafi'i kata, bila Allah Taala bagi mukjizat kepada nabi-nabi yang lain ataupun rasul-rasul yang lain, Allah akan bagi sama ataupun lebih lagi. Tak? Okey, baik. Macam mana kekuatan Nabi Muhammad lah? Okey, kekuatan Nabi Muhammad ni adalah kisah yang, kalau siapa pernah dengar cerita pasal Rukanah. Rukanah ni ahli gusti pada zaman Nabi, tapi dia bukan Islam lah, dia ahli gusti. Memang undefeated lah, tak pernah kalah ni Rukanah ni. Lepas tu satu hari dia challenge Nabi. Dia kata, kalau hang dapat kalahkan aku, dia macam sebab dah tak Islam kan. Dia panggil hang aku je lah. Tapi dia tak katalah hang aku tu, kita je lah kata hang aku kan. Maksud dia kata anak hantar, lebih kurang macam tu lah. Dia kata kalau dapat kalahkan dia masuk Islam. Lepas tu Nabi pun dah biasa rahmatan lil alamin, rahmat pada seluruh alam. Dengar orang nak masuk Islam ni, Nabi sangat mengalu-alukan lah. Lepas tu Nabi lawan dengan Rukanah ni. Lepas tu macam biasa dah, Rukanah ni tak pernah kalah kan. Lepas tu macam kita duk tengok movie-movie lah, hero ni datanglah macam Nabi lah, last sekali lawan dengan Rukanah ni. Rukanah gusti pun jatuh macam kalah sekali. Lepas tu dia kata, tadi tak iri. Rukanah kata, tadi tak iri, kita try sekali lagi. Dia kata, kalau kalah ni aku masuk Islam. Kalah kali kedua, gusti kalah agak dengan Nabi. Ni bayangkan ni, Rukanah ni ahli gusti ni, bukannya orang amatur kita main kutip tepi-tepi jalan macam tu. Tak, ni ahli gusti, memang betul-betul ahli gusti, tak terkalahkan ni. Still masih lagi kalah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nak katakan kekuatan Nabi Muhammad tu mukjizat. Lepas tu kali kedua pun kalah juga. Bukan kata okey tak, sekali lagi kalah aku masuk Islam. Lepas tu gusti kalah gak. Lepas tu Rukanah masuk Islam dengan sebab tu.
Tu nak katakan yang kibti tadi, Nabi Musa tadi tu kan. Nabi Musa tadi tu nak bagi tahu kibti tu orang biasa aja, bukan ahli gusti tu kan. Apa tu nak katakan Nabi Muhammad tu digunakan mukjizat yang sama level ataupun yang lebih lagi. Okey, baik. Apa tu sama juga dengan kita nak cerita pasal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Kehebatan Nabi Muhammad tu sebenarnya kehebatan nabi kita tu sebenarnya. Okey. Mukjizat Nabi Musa pun bukannya calang-calang kan. Nabi Musa bila dah macam apa ustaz cerita minggu-minggu lepas tu, Nabi Musa lepas lintas laut tu kan, lepas Firaun pun dah mati dah. Sebab laut tu tercantum balik kan. Lepas tu dah lepas pergi balik sana. Lepas pergi balik sana tu kan, orang-orang Israel kita tanya, "Aloh, ni lepas kat mana pula dah lintas laut kan. Ni kat mana pula nak cari makan lagi apa semua kan." So Nabi Musa dapat satu mukjizat itu, iaitu mukjizat Nabi Musa apa? Dia ketuk batu. Bila ketuk batu kan, Nabi Musa ketuk batu dengan tongkat dia, lepas tu terpancarlah ayak 12 mata ayak. Maksud dia kenapa 12? Kenapa bilangan dia terlalu spesifik 12 kan? Sebabnya 12 ni Bani Israel ni ada 12 kabilah dia. Ada 12 puak gitu, ada 12. Semua Bani Israel tapi dia ada 12, macam 12 family macam tu. Sebab tu ada 12 mata yang ada cerita ni dalam Al-Quran. Tu nak katakan ketuk tongkat dekat batu, keluar ayak. Tapi bila kita nak hebat dah lah kalau nak ikutkan mukjizat. Mana boleh kita buat kan? Tapi maksud dia Nabi Muhammad dapat lebih lagi. Kalau nak ikutkan, ulama-ulama kata ayak terpancut daripada batu. Benda biasa kat gunung pun macam tu, kat bukit pun macam tu. Memang ayak mengalir bawah-bawah batu ni memang macam tu. Ayak terpancut daripada batu, benda biasa. Tapi Nabi Muhammad SAW pernah berjalan dengan sahabat-sahabat. Lepas tu ada satu baldi je ayak. Dan ayak tu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Ayak yang ni semua habis, ada kering lah. Lepas tu sahabat dahaga, sahabat nak ambil wuduk. Lepas tu lepas kata lah mengadu dekat Nabi, "Wahai Rasulullah SAW, kami dah tak ada ayak dah ni. Ayak yang dalam baldi ni je dah. Tapi ayak ni untuk Rasulullah. Kami dah tak ada apa dah. Boleh tak minta something kat Allah macam tu?" Lepas tu Nabi Muhammad letak tangan Nabi dalam ayak tu. Tu Nabi angkat. Kalau kita letak tangan dalam ayak, angkat jadi apa? Ayak menitik je. Ayak menitik. Ya, ni Nabi Muhammad angkat jadi macam Nabi Musa tadi tu. Ayak terpancut keluar. Ayak terpancut keluar. Sahabat boleh minum, sahabat boleh ambil wuduk dekat 1000 orang ambil tu. Ambil ayak daripada pancutan tangan Nabi. Kalau nak ikutkan ni dalam urat-urat kita ni darah dia memang nak ayak tu. Nak katakan mukjizat Nabi tu, nak cerita pasal Nabi kita tu memang superhero, tapi superhero yang real life nya, yang memang wujud superhero yang memang wujudnya kan. Lepas tu nak cerita lagi pasal mukjizat Nabi ni. Apa ni? Kita cerita biar banyak yang cerita mukjizat Nabi ni, biar kita rasa kagum yang Nabi Muhammad ni sepatutnya kita kagum dengan Nabi. Kita ikut dia sebab apa? Sebab dia superhero kita. Dia sebetul-betul superhero, sebenar-benar superhero, bukan superhero yang dalam filem, bukan dalam drama ke-7, bukan. Ni superhero, memang superhero betul-betul superhero. Satu lagi kan, masa dalam perang Khandaq, masa ni sahabat-sahabat dengan baginda sendiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak cukup makan. Even sampai sahabat-sahabat ni lepas ikat ni batu kat perut ni, nak katakan punyanya tak cukup makan ni. Sebab apa ikat batu ustaz? Ni sebab tak mau bagi rasa lapar, tak mau bagi rasa masuk angin. Lepas tu ikat batu kat perut biar dia rasa mampat macam tu. Sebab tu buat macam tu. Lepas tu adalah ni perang Khandaq kan. Perang Khandaq ni macam kita tahu perang yang untuk untuk gali parit tu kan. Khandaq tu nama sebenarnya parit nak gali parit besar. Lepas tu kebetulan ada satu batu besar. Bayangkan, sahabat guna kapok yang sama, cangkul yang sama untuk katok batu tu. Tak boleh nak pecah kau. Lepas tu sahabat pergi mengadu kat Nabi. Tahu dah kan, jalan cerita dari Nabi macam kita sekarang ni kalau tak jumpa jalan penyelesaian tentang suatu masalah, nak cari siapa lagi? Selawat kat Nabi, minta kat Tuhan lah. Sama macam sahabat-sahabat ni. Tapi beza dia, mereka adalah Nabi, zat Nabi tu hidup dengan mereka. Yang tu ialah kelebihan mereka. Kita sekarang ni hanya boleh berselawat, minta doa Jadi kita segala masalah kita memang kena refer kepada Nabi dengan Al-Quran, dengan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kalau tu mereka mengadu kat Nabi, wahai Rasulullah, ni ada satu batu besar ni nak buat kalau kita tak cangkui dan tak hancurkan batu ni,
Kita punya khandak, kita punya parit tu jadi masalah lah. Apa musuh boleh serbarang macam tu dengan melalui batu tu. Lepas tu Nabi pi tengok, Nabi minta cangkul yang lepas bunuh tadi tu. Cangkul yang sama. Maksudnya ketajaman cangkul itu sama, alat dia sama, tak ubah sikit pun, 100% benda yang sama. Lepas tu Nabi sinting sikit baju. Ni nak katakan bezanya tu, nak katakan mukjizat ni, bezanya. Sejak Nabi sinting sikit, masa Nabi nak angkat nak cangkul tu, kan tadi cakap sahabat lepa nak halang daripada lapak, lepa buat apa? Lepa ikat batu dek, lepa ikut seketui batu dekat perut lepa. Ni masa Nabi nak angkat cangkul tu, lepa perasan kat Nabi bukan seketui lah, dua ketui batu lah ada kat Nabi. Maksud dia apa? Nabi jauh lebih lapak daripada depa. Tapi nak katakan Nabi buat Nabi mengiyakan lagi. Tu nak katakan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita, nak katakan kepada sahabat-sahabat, nak katakan sayangnya Nabi kat umat dia tu. Dia pun tengah lapak kau, malahan lebih lapak ni. Dia pun kuat, tapi nak katakan kuat-kuat dia pun masih rasa lapak sampai Nabi buat dua batu. Nak katakan lapak tu memang kalau sampai ke kita rasa tak boleh tahan lah. Ni Nabi bukannya orang calang-calang ni, bukannya orang lembek. Ni Nabi orang kuat ni. Dia pun kena buat dua batu untuk tahan lapak tu, mestilah tahan lapak dia lebih daripada sahabat sebab tu buat dua batu. Takkan Nabi nak lebih-lebih. Nabi ni orang kuat, bukannya orang lemah macam kita tengok tadi kan. Lawan Rukanah, lawan ahli gusti yang pro, tak kalah. Nabi boleh kalahkan dia 3 kali straight. So, sahabat tengok ada dua ketui batu kat badan Nabi. Lepas tu Nabi takbir, Nabi ketuk batu tu, bukan kecil keluar sikit-sikit, hancur jadi pasiak tu batu tu. Nak katakan kekuatan Nabi tu, nak katakan kekuatan Nabi ni memang sesempurna manusia hidup pada zaman tu. Yang tu takrifan Nabi. Kalau yang ada paling handsome, Nabi paling handsome. Kalau ada paling kuat, Nabi paling kuat. Ada paling cerdik, Nabi paling cerdik. Senang cerita, semua Nabi ni paling. Sebab tu senang cerita, setiap Nabi dan Rasul yang hidup pada zaman tu, dialah lelaki paling perfect, paling sempurna sekali yang pernah hidup zaman tu. Dia paling sekali. Okey. Lepas tu kan, cerita pasal Nabi Musa, semua orang tahu cerita pasal Nabi Musa, tongkat tukang jadi ular kan. Nabi pun dapat yang lebih kurang tak? Nabi dapat macam ni, masa tengah perang. Ustaz tak pasti perang apa, tapi tengah perang, pedang sahabat tu patah. Lepas tu dia pergi ke Nabi nak minta pertolongan. Wahai Nabi, pedang saya patah ni. Lepas tu Nabi tengok tepi. Lepas tu Nabi nampak ranting. Nabi ambil ranting. Qatil bihaza. Peranglah kamu dengan ini. Perang dengan ini. Lepas tu sahabat macam, pedang patah bagi ranting, macam nak cerita. Tapi nak katakan iman kita kepada Nabi tu kena kukuh kan. Macam benda ni mai pada Nabi, ambil je. Ambil ranting tu, tahu je dia. Ranting tu bertukar jadi pedang dalam tangan sahabat. Bertukar jadi pedang. Tu maksud pedang tu diberi nama Al-Aun. Al-Aun ni terjemahannya pertolongan, kalau nak katakan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Okey, lepas tu yang pasal belah laut tadi kan. Ni mukjizat lah sebelum kita buat konklusi kita sepenuhnya. Ni nak katakan Nabi ni bukan mukjizat tu hanya berlaku dia saja. Sepihan-sepihan mukjizat tu boleh kena ke sahabat dan sahabat pun boleh buat. Tapi tak panggil mukjizat lah, kita panggil karomah macam tu. Sebab orang-orang alim ni kita panggil karomah. Macam ni. Nak pergi perang, Nabi tak ikut perang tu. Sahabat-sahabat nak pergi perang, kena lintas laut tak? Ni nak katakan, nak tally kan, nak samakan dengan mukjizat Nabi Musa AS tadi yang belah laut kan. Mukjizat Nabi Muhammad ni dengan sahabat-sahabat ni bukan belah laut lah, tak gaduh ni. Nak kena lintas laut, tahu tak jadi apa? Macam dalam filem tu, sahabat Nabi minta kat Tuhan, berjalan terus atas air. Ni tentera berkuda apa semua berjalan kaki ni, berjalan atas air ni. Berjalan nak sampai ke medan perang tu, musuh nampak. Tu dia lah nak perang. Kuda lepa, orang-orang lepa berjalan atas air, tak payah lawan lah. Terus surrender terus menyerah terus. Tu nak katakan serpihan mukjizat Nabi pun dah macam tu dah. Sebab tu yang bila sampai Nabi sendiri buat mukjizat dia luar biasa tu kan. Sama macam yang kita cakap yang Nabi Sulaiman kan. Bercakap dengan haiwan-haiwan dan burung, bercakap dengan semua haiwan jin apa semua kan. Nabi Muhammad ni kan, Nabi Muhammad ni bukan hanya yang Ustaz cakap, bukan hanya cakap dengan benda hidup,
Benda mati pun bukan setakat benda mati yang dah dimasak, dah bau rempah segala benda dah boleh makan dah. Benda tu pun boleh, masih boleh bercakap dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi lain kena kena hidupkan macam Nabi Isa, kena hidupkan orang mati, kena ada sempurna jasad. Macam Nabi Sulaiman bercakap dengan burung, benda tu kena ada seketui sekok ada situ kan. Nabi Muhammad ni dah ni ada kisah yang seorang Arab ni bagi kat Nabi makanan. Nabi dia suka ni bahagian depan, kaki bahagian depan ni, bahu bahagian depan kambing. Nabi suka bahagian tu. Kita panggil zirok kalau tak silap Ustaz. Nabi suka bahagian tu. Jadi lepas tahu Nabi suka tu. Dia tu lepas buat, tak tahu lah lepas buat apa. Kalau kita masuk gulai lah tu masak. Lepas tu elok bagi jamu-jamu kat sahabat-sahabat apa semua. Lepas tu elok Nabi nak makan ni zirok ni bau ni. Bukan yang mulut kambing tu bukan kambing tu sekok tak. Ni bau kambing tu sebenarnya. Ya Rasulullah, la ta'kulni fa inni masmum. Ni bau kambing tu cakap, wahai Rasulullah, janganlah kamu makan aku, sesungguhnya aku ni telah diracun. Tu nak katakan tu mukjizat tu, nak katakan mukjizat tu. Okey, baik, sebagai kesimpulan kita lah kan, kenapa Ustaz duk cerita pasal mukjizat Nabi ni? Okey, Ustaz kan nak cerita pasal mukjizat Nabi ni sebab apa? Supaya kita nak rasa kagum ni. Kalau kita tengok dalam movie sekalipun, tengok Iron Man ke Captain America ke, tengok Hulk kan semua kan, Terminator, kita tengok gagah, kita rasa kagum tengok dia. Lepas tu kita follow mereka kat Instagram, kita follow mereka kat Facebook apa semua dek. Yang tu bukannya betul pun. Kalau kita pergi jumpa mereka betul-betul face to face, bukannya kuat macam tu pun. Iron Man pun mana ada suit tu, Hulk pun mana ada serum yang boleh jadi hijau besar macam tu tak. Orang biasa je, sama macam kita je. Tapi ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat, kekuatan dia memang cerita betul. Memang orang dia kuat, memang orang dia gagah, memang orang dia perfect kan. Jadi kan kalau dia Iron Man sendiri pun kita follow kat Instagram kan, jadi apa salahnya kan kita follow Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Lebih lagi lah patutnya kita follow, kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang dia ajar kan. Sebab tu kita sekarang kita perlukan penghayatan lebih, kena tahu lebih, kena sayang lebih kan. Kena sayang lebih ke Nabi dengan apa? Kalau nak dengan ni kita cerita mukjizat Nabi ni, biar kita rasa kagum dengan dia, biar kita rasa nak terikut ni. Orang hebat ni, makhluk yang hebat, sehebat-hebat makhluk, tak ada lagi makhluk yang lebih hebat pada Nabi Muhammad. Even Arash, walaupun Arash Tuhan pun tak hebat macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad makhluk paling hebat, sebab itulah digelar Sayyidul Makhluk kan. Sayyidul Bashar. Sayyidul Bashar ni kita panggil ketua segala makhluk hidup ni. Gitu kan. Lepas tu lah Ustaz nak bagi tahu yang kita patut ikut Nabi Muhammad ni, apa yang diminta apa semua tu. Yang jadi puak-puak liberal sekarang ni tu, yang kata tak payah ikut Nabi, kata tomoh kan, kutuk Nabi, benda yang tak sepatutnya, hina Nabi apa semua, sampai buat movie hina Nabi apa semua. Sebabnya apa? Sebab mereka tak tahu Nabi kita tu macam mana. Jadi tanggungjawab kita untuk cerita kat mereka ni, Nabi kita macam ni sebenarnya, macam ni. Berapa ramai orang benci Iron Man sebab apa? Mana ada orang akan benci Iron Man tak? Sebab dah tahu hebat dia, tapi pelakunya tapi sebab apa? Dia masyhur, cerita dia masyhur, jadi orang sanjung dia. Sama macam Nabi ni, tanggungjawab kita kan, untuk orang kenal Nabi Muhammad, untuk orang sanjung dia, supaya Islam tu dapat ditegakkan dengan orang kenal Nabi Muhammad ni. Orang nak tegakkan Islam sebab apa? Orang sayang Nabi, jadi orang akan sayang ke agama yang Nabi bawa, orang akan follow ke, orang akan ikut juga benda apa yang Nabi bawa kan. Yang tu lah kan. Sebabnya ada ulama sebut kan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrihi. Siapa yang sayang akan sesuatu, dia akan sebut sesuatu tu dengan banyak kali. Sebagai contoh, orang suka bola, orang cakap pasal bola siang malam dek. Orang suka pagi, orang suka makan, orang cakap pasal makan siang malam lah. Jadi maksud dia, kita ni biar kita ada rasa sayang kat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah pun sayang dia kan. Kita semua nak masuk syurga dek. Nak masuk syurga macam mana kalau kita tak sayang kan? Kita tak sayang orang yang boleh bawa kita masuk syurga tu, macam mana kita nak masuk syurga kan? Sebab Nabi Muhammad ni, dengan syafaat dia kita boleh masuk syurga. Jadi apa salahnya kita kenal dia, kita sayang dia, kita ikut dia. Sebab yalah kan, dia kunci untuk kita masuk syurga tu.
Baik, Ustaz rasa kan cukuplah kot kan untuk kuliah duha pada pagi ini. Apa yang silap tu seluruhnya daripada silap Ustaz sekarang ini, dan apa yang baik tu segalanya semuanya pada Allah. Ustaz akhiri tazkirah Ustaz pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.